أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada al-fadil ustaz dan semua jemaah pencinta ilmu Allah yang dengan izinnya juga dapat kita duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada pagi ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Moga segala ilmu yang kita dapat hari ini menjadi hanya satu ibadah. Kuliah duha kita pagi ini daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Penhajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Luqman Makhtar dengan pengajian berkitab kita Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penulis buku ini. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan ini menyerahkan majlis ini kepada Ustaz dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Hajah pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan sihat walafiat semua ahli jemaah Gema Nur Iman yang mengikuti pengajian kita pada pagi ini. Seronok dengar suara kemeriahan orang kata gegak gempitanya pagi tadi. Dan saya sungguh tuan-tuan, saban minggu setiap kali kami kadang terlupa juga, tapi sana nak usaha bagi jadi juga ada kuliah online dari sana. Duk bayang dah nak buat kuliah online dari dalam masjid Masjid Haram, kemudian Masjid Nabawi. Tapi realitinya tak semudah itu. Sampai kat sana, time nak ni ada nak kena utamakan apa jadual perjalanan apa semua. Sampailah hari terakhir, minggu terakhir nak buat di Masjid Nabawi, kena pula kena gerak ke Khaybar ataupun Tabuk sebab kita ikut jadual orang kan. Ada pelajar yang boleh bawa hari tu yang dia free, jadi terpaksa utamakan. Jadi saya minta maaf atas tak berjaya nak buat program tu. Ala kulli hal, alhamdulillah lepas sebulan kita jumpa juga dalam pertemuan kali ini. Alhamdulillah, terima kasih. Saya betul-betul ucapkan pada semua yang mendoakan, yang mengikuti, yang sangka baik atas sepanjang berada di sana. Saya seperti yang saya sebut semalam dalam Facebook, dan itu memang jujur saya sebut, saya melihat sendiri orang kata momen-momen bahasa kita bunyi gah sangatnya miracle lah. Benda yang kita rasa Allah berat nak ni, tapi Allah mudahkan, Allah bagi jalan lain. Dan saya yakin itu bukan datang daripada saya, tapi daripada doa sangka baik wali-wali Allah di luar sana, mungkin ada dalam kalangan kita semua ni. Sebab itu selalu saya minta doa daripada semua. Baik, mari kita teruskan pengajian kita. Pengajian qadar Allah. Mari kita teruskan pengajian kita. Lama dah tak ni. Hari ini saya minta tanya tadi Puan Intan, kita masuk Asam Garam 15, betul tuan? Asam Garam 15 muka surat 45. Betul? Saya minta kepastian. Betul insya-Allah Ustaz. Baik. Insya-Allah kan muka surat 45 Asam Garam 15, tajuknya perempuan lain suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umumnya Sayyidatina Aisyah tidak senang hati. Dan di bawah tajuk ini ada 5 hadis, 5 riwayat
yang saling berkaitan. Jadi saya duk congak-congak masa, kita berikan tumpuan yang khusus kepada pembacaan hadis ini. Dan ada masa lebih, kita buka soal jawab dan sembang-sembang lah insya-Allah selepas pada itu. Mari kita teruskan pengajian kita insya-Allah. Asam Garam 15, muka surat 45, tajuknya perempuan lain sukakan Nabi, Sayyidatina Aisyah tidak senang hati. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini sekali lagi dan berkali-kali riwayatnya daripada Ummuna Sayyidatina Aisyah sendiri. Sayyidatina Aisyah berkata, "Kuntu arahu 'ala allati wahabna anfusahunna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sayyidatina Aisyah membuat pengakuan, dia kata, saya memang cemburu. Setiap kali ada orang ataupun cemburu kepada setiap orang wanita yang datang tawar diri kepada dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan saya pernah berkata, atahabul mar'atu nafsaha. Patut ke perempuan tergegeh tawarkan dirinya sendiri? Itu kata Aisyah sampai keluarkan hal itu, bukan dia kata bukannya tak tahu, tapi itulah cemburunya sampai terluah begitu. Baik. Itu satu bahagian. Kemudian kata Sayyidina Aisyah lagi, falamma anzalallahu ta'ala, sampailah turunnya ayat Allah Ta'ala ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Engkau, yang ini merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus kepada baginda, engkau boleh tangguhkan siapa yang kamu kehendaki antara mereka, dan juga boleh engkau nak terus menggauli siapa yang kamu kehendaki antara mereka. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ. Dan siapa yang kamu ingin menggauli semula daripada kalangan isteri kamu telah kamu ceraikan, maka fala ithma alaih, tidak ada dosa pun bagimu. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun je ayat ini, dan ini Sayyidina Aisyah baca ayat ni bukan satu ayat ni, dia datang dalam kelompok. Nanti kita akan tengok ayatnya apa. Lalu Sayyidina Aisyah pun kata, qultu ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak. Saya dapati Tuhan, saya tidak dapati Tuhan melainkan begitu cepat memenuhi keinginan awak. Kata Sayyidina Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari letakkan hadis ini dalam kitabnya Sahih Bukhari, dalam di bahagian ataupun dalam kitab tafsir Al-Quran, dalam bab surah Al-Ahzab ayat 51. Baik, ini sebagai orang kata buka panggung kepada perbincangan kita di bawah tajuk ini, dan untuk lebih jelas nanti kita akan baca hadis yang kedua, ketiga dan sehingga hadis yang kelima. Cuma sebelum pada itu, mari kita lumat dulu kefahaman kita terhadap hadis ini. Apa yang kita boleh pelajari? Yang pertama, realiti yang diakui Sayyidatina Aisyah. Iaitu pertama, memang dalam kehidupan Nabi SAW ada ketika Nabi berdepan, kalau kita sebagai seorang lelaki, berdepan dengan ujian juga disebut. Orang datang tawar diri. Datang tawar diri nak kahwin, nak offer. Ini ujian bagi seorang lelaki. Tidak dinafikan. Ini Nabi lalui, tuan-tuan. Dan kesan daripada itu, isteri yang sedia ada sudah tentulah tak senang hati. Baik, satu. Yang kedua, kita kena mengingatkan kita bahawa, tuan-tuan, tentang satu hukum khas, khasais Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbeza, eksklusif untuk Nabi tapi tidak bagi umatnya, iaitu Nabi boleh mana-mana perempuan yang datang tawar diri, kalau Nabi terima, boleh jadi isteri secara automatik. Ini mimman wahabat lin Nabi. Ini hukum khas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalannya, ada tak dalam kalangan ummul mukminin daripada mana-mana perempuan yang tawar diri? Kita ingat, kita dah jelas dalam pertemuan yang awal-awal dulu, tidak ada. 11 orang tu pun yang menjadi ummul mukminin, tak ada seorang pun daripada kalangan yang tawar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhal kalau kita tengok peluang, ni peluang lah.
Paling kurang ada 5 ataupun 6 orang yang dalam rekod dan riwayat pernah tawar diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nak pergi lebih terperinci, ada seorang iaitu Ummuna Maimunah. Ada riwayat dan perbincangan mengatakan beliau pernah tawar diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, Nabi nikah dengan dia dengan mahar. Mana tidak guna pakai peruntukan tadi. Kalaulah kata Sayyidatina Maimunah tawar diri, kalau Nabi setuju, sebenarnya boleh jadi isteri terus dah. Tapi tak, Nabi nikah dengan Maimunah dengan mahar. Maka dia perkahwinan secara biasa. Jadi tolak Sayyidatina Maimunah tidak ada seorang pun yang Nabi terima jadi isteri daripada kalangan yang serah diri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini peruntukan yang besar, yang luas, tapi Nabi tak ambil. Sayang tuan-tuan. Sayang. Tapi sekali lagi dia membuktikan begitu berdisiplin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan suka-suka ambil peluang kahwin ikut nafsu, tidak, tuan-tuan rahmat Allah. Itu yang pertama. Baik. Kemudian kata Sayyidatina Aisyah, keadaan ini berlaku sepanjang masa sehinggalah turun ayat Allah Taala yang disebut tadi, turji man tasya'u minhunna wa tu'ilaika man tasya'. Saya sebut tadi ayat ini dia mewakili kelompok ayat yang turun sekaligus. Untuk nak faham ayat ini tuan-tuan, kita kena pergi kepada kelompok ayat dia, muka surat 252. Kita belik tuan-tuan. Saya tak ingat kita dah bincang tak ayat ini. Ada boleh siapa respon tak? Kita dah baca tak sebelum pada ni ayat ni? Muka surat 252. Ada ahli jemaah boleh respon, kita dah bincang tak ayat ni sebelum pada ni? Tak ingat ke? Ataupun tak pasti? Mesti dah. Ustaz, insyaAllah. 252. Nabi dia benar bernikah semula tapi enggan tu ya? Ya? Belum Ustaz, belum pernah ulas. Tak ada respon. Baik, apa pun kita baca. Kita dah bincang sebelum. Baik, kalau gitu kita share dulu. Baik, tuan-tuan. Musa 256. 252. Musa main lompat insya-Allah. Untuk faham ayat. Ayat 252. Okey, ada kat muka surat tu kan 252. Itu kelompok ayat dia. Surah Al-Ahzab daripada 50 dan 51. Ayat panjang tuan. Tajuk saya letak Nabi dibenarkan bernikah semula tetapi enggan. Begini. Pertama, saya akan bincang tentang surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab realitinya ialah surah yang mau kata memeranjatkan kita, dia berlainan daripada tajuknya Al-Ahzab, para Ahzab, tentera bersekutu. Kita duk bayang cerita perang, tapi dalamnya masya-Allah begitu banyak ayat-ayat tentang kekeluargaan, tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ayat ini. Baik. Dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku peristiwa, nanti insya-Allah kita sampai pada cerita tentangnya dalam hal rumah tangga Nabi ini, iaitu sampai satu masa berlaku isu dan turun arahan daripada langit, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diharamkan kahwin. Diharamkan kahwin. Kita bagi orang kata hint saja, nanti boleh baca sendiri ataupun tuan-tuan dah baca. Muka surat 52, cuba kita belik sebelum pada tu muka surat 250. Nak baca tajuk saja. Muka surat 250. Rasulullah diharamkan kahwin lain. Asal sebelum tu lagi Rasulullah boleh kahwin. Ya, ikut orang kata ramai mana pun, bahkan ada peruntukan khas. Kalau ada perempuan yang datang tawar diri pada Nabi pun, Nabi boleh terima, Nabi terima betul jadi isteri. Sangat-sangat tuan. Tapi sampai satu masa berlaku peristiwa, Allah haramkan Nabi kahwin. Itu satu tempoh. Tak lama kemudian, berlalu beberapa waktu, turun pula ayat, Allah benarkan semula Nabi kahwin. Sebab itu yang muka surat 252 kita jumpa tadi, Nabi dibenarkan bernikah semula. Baik. Soalnya, selepas Allah memberi kebenaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nikah semula, ada tak Nabi nikah daripada tu? Tak ada. Tidak ada. Kita sebut tajuknya Nabi dibenarkan bernikah semula tapi enggan, Nabi tak ambil pun. Ini nak bincang panjang, tuan-tuan rahmatullah, banyaklah. Pada tidak melihatkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bagaimana.
Tidak sebagaimana yang orang cuba kalau pihak musuh orientalis nak portretkan Nabi sebagai seorang womanizer. Jauh sekali tuan-tuan mata Allah. Baik, itu. Jadi Sayyidina Aisyah tadi, kita nak kait dengan yang Sayyidina Aisyah sebut, dia kata, saya tengok Allah Tuhan ni dia ikut nafsu awak saja. Adakah Sayyidina Aisyah mengutuk Nabi? Tidak begitu. Itu ayat gurauan kita boleh faham kan. Sayyidina Aisyah setelah satu ketika Allah haramkan Nabi kahwin, lepas tu kemudian Allah bagi kebenaran, buka pula kebenaran untuk berkahwin semula. Sayyidina Aisyah kata, mesti nak ikut selera lelaki je. Begitulah ibaratnya luahan hati Sayyidina Aisyah ketika itu. Itu untuk kita faham tuan-tuan. Baik, mari kita pergi kepada ayat yang kita baca sekali lalu. InsyaAllah kita akan jumpa sekali lagi. Kita akan baca sampai ke masa ni nanti. Baik, ayat berbunyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun. Kita berhenti setakat ini dulu. Allah sebut, Allah seru, wahai Nabi, kami halalkan untukmu isteri-isteri nak kahwin mana-mana perempuan yang kamu ataita ujurahun, yang mana kamu beri mahar kepadanya. Kahwin syarat dia perlukan beberapa syarat, antaranya rukunnya ada mahar, perkahwinan dengan mahar kan. Mana kat sini perisytiharan Allah bagi, wahai Nabi, nak kahwin boleh. Nak kahwin dengan cara apa? Dengan cara pernikahan biasa ada mahar, beri mahar, kami halalkan. Selepas pada Allah haramkan beberapa ketika. Halal. Inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun. Ini kelompok pertama. Isteri Nabi yang Ummul Mukminin, ini yang pertama. Yang nikah secara biasa, iaitu bermahar, berwali tuan-tuan. Baik. Tak cukup dengan itu, Allah kata lagi, وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ. Dan mana-mana hamba perempuan yang kamu miliki, ya Allah berikan kepada kamu dalam perang sebagainya. Ini kelompok yang kedua yang jarang kita ataupun kita terlepas pandang. Ini hukum Islam pada zaman, pada ketika amalan perhambaan masih ada. Hari ini kita sudah tidak mengamalkan perhambaan, tapi hukum itu tetap orang kata disyariatkan. Andai kata nanti berulang semula zaman ada perhambaan semula, maka hukum perhambaan ini terpakai semula tuan-tuan. Apa? Iaitu seorang tuan boleh orang kata menggauli hamba wanitanya. Dan ada syarat-syarat dia lah. Kalau bincang panjang tentang itu. Dan kita nak fokus kepada kebenaran. Ini bukan khas pada Nabi. Mana-mana umat Nabi SAW yang lelaki boleh nikah isteri yang diberi mahar satu. Yang kedua ialah hamba perempuan. Juga boleh digauli. Tapi sebut dia ada syarat-syarat dia. Dan Nabi SAW dalam sejarah para ulama mengumpulkan antaranya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, dia rekodkan Nabi ada paling kurang 4 orang sarari dipanggil. Sarari, 4 orang hamba perempuan yang Nabi orang kata gauli, ada 4 orang. Yang ni orang kata bukannya benda yang orang kata terpencil, tapi cuma kita yang tidak tahu kemudian kan. Ada 4 orang. Sudah tentu yang paling tinggi ialah paling terkenal ialah Sayyidatina Maria Al-Qibti. Beliau bukannya isteri Nabi yang Nabi nikah dengan mahar, tapi beliau dalam kategori hamba perempuan yang dinikahi. Ini golongan yang kedua. Baik. Wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik. Binti itu. Baik. Kemudian ini kelompok yang ketiga, tuan-tuan. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. Binti setakat itu. Kelompok yang ketiga Allah benarkan untuk Nabi nikahi, iaitu wabanati ammika, anak-anak perempuan pak saudara engkau. Maknanya bahasa kita apa tuan-tuan, sepupu kan. Arab tidak ada, bahasa Arab, dalam bahasa Arab tidak ada perkataan khusus sepupu.
Tapi dia perkataan dia anak perempuan pakcik kamu, anak perempuan makcik kamu, anak laki pakcik kamu, anak laki makcik kamu. Itu dia guna panjang tuan. Ni kelainan bahasa lah. Wa banati ammik, anak-anak perempuan pakcik kamu. Am ialah pakcik sebelah ayah. Wa banati ammatik, anak-anak perempuan makcik kamu sebelah ayah. Wa banat khalik, anak-anak perempuan khal, pakcik kamu sebelah mak. Orang Arab dia ada beza pula dengan kita orang Arab. Pakcik sebelah mak perkataan lain, pakcik sebelah ayah perkataan lain. Am, pakcik sebelah ayah. Ammah, makcik sebelah ayah. Khal, pakcik sebelah mak. Khalah, makcik sebelah mak. Kita makcik lah semua, pakcik lah semua. Pak menakan, mak menakan. Sama saja kan. Baik. Kata Allah SWT, wa banati khalik, anak-anak perempuan pakcik kamu sebelah mak. Wa banati khalatika, anak-anak perempuan kamu sebelah makcik, anak-anak perempuan makcik kamu sebelah mak. Pendek kata sepupu lah. Mana-mana sepupu sebelah ayah sebelah mak pun kamu boleh nikah. Kenapa Allah perincikan ni? Dan tak habis kat situ. Memanglah secara umumnya sepupu boleh dinikahi. Kalau tidak masuk dalam orang kata adik-beradik susuan, boleh dinikahi, tak ada asal pun. Tapi Allah beri penekanan, ada kes dia. Ayat ini turun juga untuk kes yang lain tuan-tuan. Allah kata, Allah perincikan lagi, sepupu kamu bolehlah nikah mana-mana sepupu kamu pun. Dan memang Nabi nikah sepupu juga. Antaranya dengan Zainab binti Jahshin, itu sepupu Nabi SAW. Allah kata, asalkan sepupu kamu ni allati hajarna ma'ak, ya asalkan mereka ni berhijrah bersama kamu. Ada kenapa ni? Dia ada kes merujuk kepada satu peristiwa yang ni kita akan baca dalam Asam Garam 2 tak silap. Atau Asam Garam ni ada juga Asam Garam 2. Iaitu Nabi SAW nak nikah dengan seorang sepupu Nabi SAW, iaitu kakak kepada Sayyidina Ali, Ummu Hani binti Abi Talib. Ummu Hani binti Abu Talib. Ini sepupu Nabi SAW, kakak kepada Sayyidina Aisyah. Nabi nak nikah dengan beliau. Tapi Allah tak bagi. Melalui ayat ini Allah tak bagi. Dia sepupu kan boleh. Tapi yang berhijrah bersamamu, takdir Allah, qadar Allah, Ummu Hani tidak berhijrah. Dia duduk di Mekah. Dan dia beriman. Dia dalam kalangan mustad'afin. Dalam sejarah Islam, sejarah Nabi SAW, ada sahabat Nabi berhijrah, membina negara sama-sama Madinah. Tapi di Mekah sana ada juga orang Islam yang menyembunyikan iman, kekal beriman. Antaranya Ummu Hani, dia tidak beriman, tidak berhijrah sama Nabi SAW. Nanti lepas pada Nabi Fathu Mekah, Nabi pergi ke Mekah, buka tawan Mekah, Ummu Hani, saya tak ingat suami dia bercerai ataupun meninggal, maknanya available. Nabi nak nikah dengan dia. Tapi turun ayat ini, Allah tak bagi sebab dia tidak berhijrah. Itu sebab tidak berhijrah, tuan. Kesian Allah, cinta tidak kesampaian kalau kita. Nak lagi kita terasa hal ini apabila kita jumpa riwayat bahawa Ummu Hani anak Abu Talib, ya tuan. Ummu Hani anak Abu Talib. Lagi kita akan terasa keadaan Nabi SAW. Nabi nak nikah dengan Ummu Hani itu sebelum tu lagi. Ada riwayat Nabi nak nikah dengan Ummu Hani sebelum kenabian lagi. Pernah Nabi SAW datang jumpa Abu Talib, pak saudara Nabi, bapa angkat Nabi, nak kahwin dengan Ummu Hani. Tapi tak dapat, Abu Talib tak bagi. Bukan Abu Talib tak sukakan Nabi, tak ada lah orang yang anak daripada Nabi yang Abu Talib suka, Nabi lah. Tapi Abu Talib dah janji, dah orang kata, ya dah ikat dah perjanjian itu, kahwin anak-anak dengan kawan dia. Jadi Abu Talib tak nak orang kata putuskan perjanjian itu. Sebab itulah. Jadi kita tahu hadir ni Allah, Nabi, ada juga orang kata ujian kita sebut pada hari ni apa, cinta tak kesampaian kan. Nabi nak nikah dengan Ummu Hani tapi tak dapat. Dan peluang datang kali kedua lepas pada dalam era Islam, Fathu Mekah, Nabi nak nikah, Allah pula tidak bagi sebab ini. Ummu Hani tidak berhijrah. Tuan-tuan rahmatullah. Itu sebab dia. Baik.
3 kelompok. Mana-mana perempuan yang kau beri mahar jadi isteri, iaitu mana-mana hamba perempuan yang kau miliki. Yang ketiga ialah khusus sepupu-sepupu kamu, tak kisah asalkan berhijrah bersama kamu. Baik. Kemudian kelompok yang keempat, yang khusus kepada Nabi, Allah sebut wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabi an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini kelompok yang keempat yang menjadi orang kata tumpuan kita sebenarnya dalam perbincangan hari ini, iaitu mana-mana perempuan mukminah in wahabat nafsaha lin-nabi, yang datang offer tawar dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aradan nabi an yastankihaha, kalaulah Nabi setuju nak kahwin dengan dia, datang serah diri tawar diri dengan Rasulullah, kalaulah Nabi terima, terus jadi isteri nak sebutnya. Dan hukum ini Allah kata khalisatan laka, hukum ni khas untukmu saja Muhammad, min dunil mu'minin, tidak termasuk tak kena pada mukmin yang lain. Qad alimna ma faradna alaihim. Okay. Panjanglah sampai situ. Akhir Allah sebut turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Allah penegasankan lagi tempoh sekarang ni, lepas Allah isytiharkan Allah bagi nikah, lepas pada ni kalau apa-apa berlaku nak cerai pun boleh, nak terus kekal pun boleh, bahkan kalau cerai nak kelik balik pun orang kata kan, nak nikah balik pun dibolehkan. Maknanya kembali kepada asal sebelum pada ni pernikahan boleh untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak berlaku sebarang perkahwinan pun selepas pada turunnya ayat ini. Sehinggalah akhir hayat Nabi wafat. Nabi wafat, tuan-tuan. Baik, itu ayat ni tuan-tuan. Jelas ya? Kita kembali kepada hadis kita. Panjang tuan. Maaf. Muka surat 45. Baik. Jadi kita jelas tuan-tuan. Daripada hadis yang pendek tadi, sebenarnya dia kait ayat cerita tentang ni. Baik. Kita masuk hadis yang kedua. Yang memperincikan lagi apa yang berlaku. Muka surat 46. Juga hadis Al-Bukhari. Hisham daripada ayahnya berkata, Khawlah binti Hakim antara sekian wanita yang menawarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dah. Saya sebut paling kurang ada 4. Kalau tak ada 5 ataupun 6 orang, saya tak ingat. Ulama cuba kumpulkan orang yang pernah tawar diri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena buat rujukan semula. Tapi daripada hadis ni kita tahu salah seorangnya seorang perempuan nama dia Khawlah binti Hakim. Dan dia tertawar diri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebabkan dia tawar diri pada Nabi inilah yang berlaku hadis yang sebelum pada ni. Sayyidatina Aisyah kata tu. Kemudian Sayyidatina Aisyah berkata, tak malukah seorang wanita hendak serahkan dirinya kepada seorang lelaki? Maknanya peristiwa Sayyidatina Aisyah keluarkan kata-kata itu ialah ketika Khawlah binti Hakim datang tawar diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak riwayat ini melengkapkan riwayat yang sebelum pada ni. Tahu sebab yang wanita datang serahkan diri ni ramai beberapa ketika, tapi yang saya Aisyah sampai sebut tu ni apabila Khawlah binti Hakim. Nanti kita kena kenal siapa Khawlah binti Hakim ni. Baik, kita baca hadis ni dahulu, maka kemudian nanti turunnya ayat Allah sebut tadi turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya'. Sayyidatina Aisyah sampai pula berkata, saya tak dapati Tuhan awak melainkan begitu cepat memenuhi keinginan awak. Nak kata tu dia tempoh yang berlainan tu, yang jauh tu. Masa penawaran atau perempuan datang tawar diri pada Nabi ni saya tempoh yang turun ayat ini kemuncak tadi. Dia bukan berlaku selepas back to back pada tu, tidak. Hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari letakkan hadis ini. Nampak tuan-tuan? Hadis yang sama, cerita yang sama, berlainan sedikit, tetapi kita akan tengok Imam Bukhari letak dalam tempat yang berbeza. Ini menunjukkan kebijaksanaan Imam Al-Bukhari dan juga Imam hadis yang lain. Kadang satu hadis yang sama, kita akan jumpa 4-5 kali berulang dalam Sahih Al-Bukhari kalau kita mengaji hadis. Orang tulis ataupun orang yang mengaji kemudian dia ni kita baca sendiri sampai di antara kritikan terhadap Imam Bukhari, dia kata apa orang namanya lebih harum daripada
daripada kemampuan sebenar dia. Dengar cerita Imam Bukhari ni hafal hadis banyak gini-gini. Tapi tengok dalam Sahih Bukhari tu, ya Allah, hadis yang sama dia ulang-ulang je. Dia kata begitu. Sudut pandang begitu. Itu orang tak cerdik. Yang sebetulnya, ya, Imam Bukhari memang dah hafal hadis banyak dan disaring hadis yang paling sahih saja dimuatkan dalam tu. Sebab kenapa Imam Bukhari hadis yang sama diletak dalam ada berulang-ulang dalam hadisnya, dalam kitabnya, kerana hadis yang sama itu mengeluarkan hukum yang berlainan. Ada dalam bab solat, ada dalam bab ni, ada dalam bab ini. Bukannya nak cerita, nak kata tak ada hadis lain, tak. Tapi hadis yang sama itu ada pedoman, ada syariat yang berlainan. Sama juga kisah ini. Tadi Imam Bukhari letak dalam bab tafsir Quran. Yang ni Imam Bukhari letak dalam bab nikah. Dalam kitab nikah, dalam bab seorang perempuan menawarkan dirinya kepada seorang lelaki baik. Apa hukum dia? Kita nak belajar hadis, saya ulang sebut, nama bab Bukhari hadis tu kita convert dalam bentuk soalan. Contoh tajuk sini, bab seorang perempuan menawarkan dirinya kepada seorang lelaki baik. Itu nama bab. Cara nak faham, kita tukar bab tu pada soalan. Jadikan soalan, apakah hukum seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang lelaki baik? Tanda soal. Kemudian ada hadis. Kita baca hadis tu, kita akan jumpa jawapan dia. Jadi apa jawapan dia? Boleh. Begitu. Lalu dihurai panjang oleh para ulama dari segi agama ni bagaimana. Kalau kita orang Melayu ada pergi cari timba dalam agama, macam mana adat itu? Dibenarkan ke tak benar? Elok ke tak elok? Ya, hadis ini menjelaskan. Kita boleh jawab tuan-tuan, insya-Allah. Baik. Saya nak kita tumpukan sikit kepada watak yang kita jarang kenal, iaitu Khawlah binti Hakim. Sampai Sayyidatina Aisyah kata, apabila datang tawadi, Sayyidatina Aisyah kata, tak malu perempuan ni. Kalau lah orang kata kita sembang-sembang lah kan, kalau lah Sayyidatina Aisyah ingat jasa dia, mungkin tak kata begitu, ataupun dia kata juga, tapi kita nak faham Khawlah binti Hakim ni sangat berjasa kepada Sayyidatina Aisyah. Nabi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah, atau Sayyidatina Aisyah dapat kahwin dengan Nabi sebab Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim ini kita akan jumpa dalam riwayat dalam Asam Garam 2 juga, bab pernikahan Nabi dengan Saudah. Beliaulah orang yang syakna kepada Nabi setelah kematian Khadijah. Beberapa ketika datang jumpa Nabi, kata Rasulullah, tengok tuan ni nampak kesunyian dia, murung je kan. Nabi akui lah, setelah kematian isteri macam mana nak urus dakwah lagi, keluarga lagi. Kalau Hakim datang tanya khabar, dia tengok keadaan Nabi begitu, Nabi beritahu keadaannya. Kalau Hakim yang sebut kepada Nabi SAW, kalau macam tu nak tak saya carikan isteri. Dia usahakan. Nabi tanya balik, siapa? Nak janda ke anak dara? Nabi tanya balik, janda siapa, anak dara siapa? Kalau janda, saya cadangkan dengan Saudah. Saudah binti Zam'ah. Dia baru kematian suami dia gini. Dia satu orang kata seangkatan ini. Khawlah, Saudah, suami dengan suami masing-masing ni, antara sahabat Nabi as-sabiqun al-awwalun. Yang awal-awal meluk Islam. Nabi mula-mula je buat dakwah di Mekah. Ni pasangan suami isteri yang terus terima. Sangat-sangat Nabi hargai as-sabiqun al-awwalun. Mereka kemudian berhijrah ke Habsyah. Ni pasangan yang baik, tuan-tuan. Baik. Khawlah binti Hakim. Dia tawadi, dia yang usahakan untuk Nabi. Kata Khawlah tadi, kalau nak janda, ni saya cadangkan Saudah. Baik. Suami baru meninggal, sahabat Nabi SAW. Baik. Kalau anak dara, saya cadangkan anak kepada kawan karib tuan sendiri, iaitu Sayyidatina Aisyah. Dia sebut tu. Nabi dengar tu, Nabi kata ikutlah. Dan Khawlah binti Hakim usahakan perkahwinan itu, kan. Ketika itu dia masih menjadi isteri, suaminya masih lagi hidup. Suaminya nama Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un. Apabila disebut Uthman bin Maz'un, paling kurang tentu kita kena ingat Baqi', perkuburan Baqi' yang Nabi buka di
Madinah, dan sampai hari ini nama kuburan itu kekal dan ada bukan besar untuk Baqi'. Orang pertama yang dikebumikan di Baqi' ialah suami Khawlah, Uthman bin Maz'un. Nabi buat itu pun sebab nak kebumikan Uthman, nak cari kubur ni. Okey, ni tempat ni. Baqi'. Baqi' Gharqad. Ada situ ada pokok Gharqad banyak. Dan orang pertama ialah Uthman bin Maz'un. Dia meninggal tahun ke-2 ataupun 3 Hijrah. Meninggal sana. Baik dan rahmatullah. Itu Uthman bin Maz'un. Suami dia pula seorang yang sangat baik. Bagaimana dia boleh terikut dengan Islam, terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebelum ni antara golongan bahasa sebelum Islam dipanggil Hanifiyah. Golongan Hanafi, bukan mazhab Hanafi, Hanif, golongan Hanif yang dia ikut agama Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun duduk dalam kelompok jahiliah, tapi dia tak terima apa Uthman bin Maz'un ni disama dengan Sayyidina Abu Bakar, orang yang tak nak ikut adat jahiliah masa tu sebelum Islam lagi. Mereka tidak berpesta. Uthman bin Maz'un ni antara orang Arab yang tak minum arak, sama Sayyidina Abu Bakar tidak minum arak masa jahiliah. Baik. Dan dia punya perasaan orang kata kehambaan itu tinggi tuan-tuan. Sampai Nabi pernah tegur dia. Nabi kata inna ruhbaniyah lam tuktab alaina. Nabi pernah tegur dia. Nampak dia ni kuat sangat beribadah. Nabi kata ruhbaniyah, kerahiban ini tidak ada pada kita. Dia agama Kristian je. Tapi untuk kita tidak. Kita ada masa ibadah, ada masa ibadah, berkeluarga ada masa keluarga, bermasyarakat ada masa masyarakat. Nabi tegur dia sebab nampak sangat dia ke arah itu tuan-tuan. Ini Uthman bin Maz'un dia meninggal di Madinah, dan Khalah binti Hakim ini dia pun tengok peluang yang ada, dia dibantu Nabi banyak dan tawari pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak salah pun dia. Pakai itu puji tindakan ini. Dan Sayyidina Aisyah dia orang kata komen itu sebab cemburu dia lah. Wallahualam. Baik jelas tuan-tuan. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, boleh kita teruskan? Hadis yang ketiga, keempat dan kelima ini ialah kisah yang lain pula, tapi kisah yang sama. Dia berbeza daripada hadis pertama dan kedua. Hadis yang ketiga, Thabit Al-Bunani menceritakan, aku pernah bersama Anas. Anas di sini Anas bin Malik. Ini zaman Anas bin Malik selepas Nabi wafat, dia jadi ulama besar lah. Thabit Al-Bunani, periwayat ini ialah tabi'in, dia ialah anak murid, antara anak murid masyhur Anas bin Malik. Dia kata, aku pernah bersama Anas. Ketika itu, turut bersama seorang anak perempuan beliau. Ini dalam satu majlis. Ada Thabit Al-Bunani, ada barangkali anak murid yang lain. Turut ada ialah anak Anas, anak perempuan Anas bin Malik. Anas pun barangkali kuliah, dia pun sampaikan hadis, sampaikan cerita dia. Dia cerita direct terus pengalaman dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas menceritakan, pernah seorang perempuan datang kepada Rasulullah untuk menyerahkan dirinya, ini menawarkan dirinya. Anas cerita, dulu ada seorang perempuan pernah datang tawar diri ni pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ anak perempuan Anas pun perempuan itu berkata, wahai Rasulullah, adakah tuan berhajat kepada saya? Bayangkan keadaan perempuan itu datang kepada Rasulullah tanpa malu dan segan, kata, Rasulullah, tuan berhajat tak kepada saya? Baik. Lalu anak perempuan Anas pun mencelah. Dengar cerita tu, anak perempuan Anas dengar tu, dia pun celah. Alangkah sedikit rasa malunya. Tak malu dah. Komen pada peristiwa itu tuan-tuan. Lantas Anas berkata, ayahnya, bahkan perempuan itu lebih baik daripadamu. Dia menginginkan Nabi, justru menawarkan dirinya. Hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari letak sama juga dalam bab yang atas tadi. Kitabun nikah, bab seorang perempuan menawarkan dirinya kepada seorang lelaki baik. Dari segi agama tidak ada masalah, tidak ditohmah, tidak kita pelekehkan mana pihak wanita yang usaha untuk itu. Dia tidak semestinya si perempuan tu sendiri, bahkan ahli keluarga, ayah ke, si mak ke, nampak ada calon menantu untuk anak perempuan dia, dia usahakan. Itu bahkan dia terpuji, diakui sebagai dilakukan oleh sekelompok wanita yang datang sehari pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini perlu tuan-tuan, saya tak sampai tahap tu lagi, tapi ada pengalaman saya sebut
Orang kata adik-adik perempuan saya atas, kemudian 4 bawah saya perempuan semua. Masa nak kahwin seorang-seorang ni, nak bantu mak payah tuan. Kita jaga adik-beradik tak, orang kata tak couple, tak kenal masa belajar. Habis belajar baru nak cari pasangan, sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah nak cari. Mak minta tolong, carilah ni ke adikmu ni. Cari tuan-tuan, payah tuan-tuan. Sampai saya buat keputusan, kata buat rumusan, kata saya ada anak perempuan seorang, kata kalau panjang umur, muka surat berapa dah saya tak jumpa. Muka surat 46. Kita masuk muka surat 46. So, apa saya kata untuk anak perempuan saya ke depan nanti, panjang umur, orang kata laluannya begitu, masa belajar tu cari siap-siap lah. Masa belajar tu cari siap-siap calon dia. Sebab nak jumpa lepas pada tu yang terkufu, ni sangat-sangat sukar pengajaran tu. Jadi nak katanya dari sudut agama tidak ada halangan untuk pihak wanita yang memulakan langkah proaktif itu. Baik, itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, kita baca. Ini kisah yang lain, maaf saya sebut, ini kisah yang lain. Nanti kisah berlainan. Hadis yang keempat, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi menceritakan, sungguh aku turut berada dalam kelompok orang yang bersama Rasulullah ketika datangnya seorang perempuan secara tiba-tiba lalu berkata, wahai Rasulullah, diri ini diserahkan kepadamu, maka tetapkanlah keputusan untukku. Ini wallahu alam, orang yang sama ataupun tidak. Kita tahu tadi hadis yang pertama, wataknya tu wanita Khawlah binti Hakim. Satu. Kemudian hadis yang ketiga yang Anas cerita ada perempuan datang tawar diri. Tidak disebut namanya, tak pasti orang sama ataupun orang berlainan. Kemudian hadis ini Sahal bin Sa'ad pula cerita ada seorang perempuan datang tawar diri. Tak pasti orang sama. Kita andaikan orang berlainan, maka dah 3 orang tuan. Kata, wahai Rasulullah, diri ini diserahkan kepadamu, tetapkan keputusan untukku. Namun baginda tidak memberi sebarang jawapan. Meskipun 3 kali perempuan itu berdiri dan berkata demikian. Allah, saya mana ada perempuan secara semula jadinya malu tu, tebal. Tapi ini dia kesungguhan dia. Dia nak ambil peluang ni. Adanya orang lelaki, kelompok orang lelaki bersama Nabi, dia pergi tawar diri. Sahal bin Sa'ad duk tengok je. 3 kali. Dan ini bukannya kita Allah apa tak malu. Memang dia tahan tu. Tapi dia nak dapatkan apa tu, nak grab opportunity tu. Tapi takdir Allah SWT tidak berlaku lah kan. Sampai 3 kali. Nabi bagaimana Nabi respon, kita tengok riwayat yang berikutnya. Nak katanya Nabi tak terima lah. Baik. Selepas itu seorang lelaki berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, kalau begitu nikahkanlah aku dengannya. Nampak Nabi macam tak nak diserahkan dia. Kalau macam tu Rasulullah, nikahkan saya dengan dia. Baginda pun tanya, adakah kamu punya apa-apa? Lelaki itu menjawab, tidak. Kamu ada harta ke, ada benda-benda ke nak jadikan mahar? Lelaki itu jawab, tidak. Baginda pun mengarahkan. Kalau macam tu, pergi balik dan dapatkan sesuatu walaupun hanya sebentuk cincin besi. Nikah kena ada mahar. Kena ada mas kahwin dia. Pergi. Ini hadis ini secara tak langsung menjadi dasar kepada perkahwinan dalam Islam. Kena ada mas kahwinnya, kena tidak boleh tak ada mas kahwin. Baik. Kalau macam tu pergi balik, cari apa harta setiap cincin besi. Lelaki itu pun pergi mencari, kemudian datang semula dan berkata, aku tak jumpa satu apa-apa pun, cincin besi pun tak ada. Nabi bertanya, lalu Nabi bertanya, adakah kamu hafaz sebarang ayat Quran? Lelaki itu menjawab, aku hafaz surah ini dan surah ini. Akhirnya Nabi bersabda, pergilah aku nikahkan engkau dengannya, dengan perempuan tu, dengan ayat-ayat Quran yang kamu hafal. Hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari letaklah kitabun nikah dalam bab menikah dengan mahar Al-Quran. Kita buat sama tadi, kita buat dalam bentuk soalan, boleh tak ataupun apa hukum nikah dengan mahar atau bermaharkan Al-Quran? Jawapan dia, boleh tuan-tuan. Soalan tambahan, sanggup ke tidak? Kita pada sanggup tak nak buat tuan, ibu-ibu yang ada kat sini. Orang datang seorang calon menantu, saya nak kahwin anak makcik, anak puan, anak ibu. Tapi saya hafal Quran, 30 saya hafiz Quran. Saya nak mas kahwin saya ialah hafazan Al-Quran yang ada dalam diri saya.
Soalan terima ataupun tidak. Itu kita bincang di akhir nanti, tuan-tuan. Kita baca hadis yang kelima yang sebenarnya kisah yang sama tapi ada perincian yang lain, tuan-tuan. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi menceritakan, seorang wanita datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu." Lain. Yang tadi lain, tapi kisah yang sama. Yang ini secara spesifik, dia datang serah diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memandangnya atas bawah, kemudian menundukkan kepalanya. Baik. Rasul tengok atas bawah, Rasul tunduk. Ini tak langsung, tuan-tuan rahmati Allah, menjadi orang kata dalil keharusan untuk melihat wajah wanita kalau nak kahwin. Bahkan perbincangan panjang kalau dalam fiqh, bahagian apa yang boleh tengok kan. Perbincangan sampai kata semua bahagian boleh tengok kalau nak kahwin. Tak ada perbincangan lah, fiqh saya tak nak sebut, tuan-tuan. Sebab itu sampaikan kata mengintai. Dia boleh, bukan dia boleh, tapi kalau orang tu tak mengintai sebab nak kahwin juga tidak dihukum, tuan. Itu perbincangan fiqh yang lebih detail lah. Sebab asalkan membawa kepada dia ni, dia nak tengok. Apa pun kita ambil lah pandangan itu, tuan-tuan. Ya. Secara umum, tuan-tuan, boleh. Wajah, melihat wajah, menatap wajah, nak timbul ni ada trigger ke tak. Nabi tengok dan maka Nabi menunggu juga wahyu, tak ada. Nabi tundukkan pandangannya. Cukup sekadar itu. Baik. Dan peristiwa dalam hadis ini setakat itulah. Kita gabung dengan riwayat yang pertama sebelum pada ini, benda ini berlaku 3 kali. Perempuan tu bangkit lagi, Rasulullah nak saya serah diri pada awak. Rasulullah tunduk pada. Baik. Sehinggalah selepas kali yang ketiga, setelah melihat bahawa Rasulullah tidak menyatakan sebarang keputusan tentang dirinya, perempuan itu pun duduk. Perempuan itu duduk, tuan-tuan. Allah. Berani perempuan. Tiba-tiba seorang sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Tuhan tidak berhajat dengannya, nikahkanlah aku dengannya. Kalau Tuhan tak nak, bagi saya lah, nikahkan saya dengannya." Oh, ini seorang lelaki yang pandai juga ambil peluang, tuan-tuan. Saya tak ingat nak dapat nak kumpulkan riwayat siapa sahabat Nabi ni. Mesti ada. Nama cuma tak disebut, tuan-tuan. Baik. Nabi tanya, "Adakah kamu punya apa-apa sekarang?" Okey, nak nikah sangat ni. Okey, apa kamu ada? Lelaki tu jawab, "Tak ada, wahai Rasulullah." Nabi pun bagi chance, peluang. Nabi kata, "Pulanglah kepada keluargamu dan lihatlah apa-apa yang ada." Orang lelaki tu cepatlah balik barangkali. Balik. Tak lama pun datang semula. Dia kata, "Rasulullah, tak ada. Nak kahwin tak ada duit." Tidak ada. Demi Allah, aku tidak jumpa apa-apa pun. Tak ada. Makna bukan dia saja, balik rumah tanya keluarga mak ayah, tak ada duit, tuan. Ni realiti. Ada sahabat Nabi yang miskin begitu, tapi nak kahwin. Baik. Lalu Nabi membalas, "Pergi, cuba cari walaupun sebentuk cincin besi." Dia perincian kepada hadis sebelum pada ni. Ada 2 kali tu. Asal cincin besi tu bukannya first choice, last choice lah. Nabi kata, cari emas, perak tak apa, walaupun ada cincin besi ada harga juga, pergi dapatkan. Lelaki tu pergi. Tak lama kemudian datang semula. Dia pun kata kepada Nabi, "Tak ada juga demi Allah Rasulullah, meskipun sebentuk cincin besi." Tak ada, tak ada harta langsung. Tapi lelaki tu kata apa? "Tapi saya ada kain ni." "Kain saya ada," kata lelaki tu. Kata Sahal yang menyaksikan adegan tu, dia menjelaskan, kain yang dia ada itu pun separuh sahaja. Kain yang dipakai, kain yang dipakai tu. Tuan-tuan rahmati Allah, ini realiti yang kita tidak perasan. Kita mungkin duk bayang zaman Nabi SAW, apa pemakaian, pemakaian orang tu pakai jubah, ya. Tapi tak semua orang mampu pakai jubah. Kain adalah satu komoditi yang mahal ketika itu, bukan macam sekarang sepah kan. Bahkan zaman dahulu, bahkan dia bincang dalam fiqh, dalam kitab fiqh hukum nabash, ada kes orang gali kubur semata-mata nak curi kain kafan. Kita hari ni tak ada fikir macam mana, apa nilai kain kafan, tak ada pasal orang nak cari semata-mata. Tak, tapi zaman tu berbeza, kain payah, mahal, tuan-tuan, sampai orang boleh gali kubur curi kain kafan, tuan-tuan. Baik. Zaman Nabi SAW tak semua pakai jubah. Orang yang miskin apa, tuan-tuan, dia ada kain untuk jadi kain plekat je, kain sarung saja. Yang mampu sikit
dia ada kain pelikat, dia ada rida. Kain yang tutup bahagian atas, itu rida. Kita hari ni rida kita jadi perhiasan. Sekadar orang kata selendang. Baju pakai dah. Lepas tu selendang kat sini, kat sini. Sekadar perhiasan. Rida letak kat bahu, betul. Tapi rida, kalau disebut rida zaman Nabi bukan yang letak kat bahu pada hari ni semudah itu, tak. Dia ialah kain balutan badan. Satu kain izar itu kain sarung, ikat bahagian orang kata lower badan kita ni, bahagian badan ke bawah, ikat pinggang sampai ke bawah, itu izar. Kemudian rida kain selubung bahagian badan, itu rida, tuan. Nabi juga berpakaian begitu. Dalam rumah kita akan jumpa riwayat dalam rumah Nabi pakaiannya begitu. Nabi pakai kain saja, rida begitu. Jubah dipakai untuk occasion yang lebih formal, tuan-tuan. Baik. Laki ni dalam kuliah ini kita bayangkan dia orang miskin, dia hanya pakai kain sahaja. Rida pun tak ada, itu kata separuh saja. Dia pun tahu apa, dia pun kata kat Nabi Rasulullah, tapi saya ada kain ni. Kata Sahal, yang kain yang dia ada tu pun separuh tu, izar tu sahaja. Mana rida pun tak ada. Lalu Nabi pun kata, buat apa dengan kain tu? Kalau awak pakai, dia nak pakai, perempuan nak pakai apa? Tidak ada lagi untuk dia. Kalau awak bagi kain tu kat dia, awak nak pakai apa? Itu kata Nabi. Kain tu, Allah dengar sedih yang kisah ni. Laki tu Nabi sebut macam tu, laki tu pun duduklah dia terlepas peluang. Selepas berapa lama dia pun hendak beredar. Makai sedih, kuliah tak habis lagi, tapi sedih sangat ni peluang ni. Nabi kata macam tu, dia pun pergi. Melihat dia pergi, baginda menyuruh orang memanggilnya semula kemari. Pergi panggil Muhammad tu, sedih nampak tu, datang dia semula, tuan-tuan. Ni Nabi, kita memahami situasi Nabi pula, tuan-tuan. Dia pun datang, Nabi tanya padanya, ada tak ayat Quran yang kamu hafal? Nabi cuba cari ruang untuk nak bantu dia. Miskin, duit tak ada apa, pakai yang tinggal kain separuh tu saja. Nabi tanya dia, ayat Quran yang hafal apa? Dia pun jawab, saya hafal surah sekian, surah sekian, surah sekian. Dia mengira satu persatu disebut, saya hafal surah ni, surah ni, surah ni. Walaupun dia miskin, walaupun tuan-tuan dia orang rajin. Hafal Quran ni. Nabi confirm, betul kamu hafal kesemuanya daripada hati? Kamu hafal betul ni? Betul-betul ingat ni? Dia menjawab, ya. Setakat tu Nabi tak test. Betul ke? Nabi tak test? Tak. Dan Nabi percaya. Betul kamu hafal yang kamu kata ni? Surah sekian-sekian. Banyak lah tu. Barangkali kita membayangkan boleh tahan lah. Dia menjawab, ya. Nabi pun kata, kalau begitu, pergilah. Aku nikahkan kau dengannya, bermaskahwinkan hafalan Al-Quranmu. Hadis di Al-Bukhari. Imam Bukhari letak dalam kitabun nikah dalam bab menikahkan orang yang dalam kesusahan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikahkan orang yang dalam kesusahan. Saya teringat satu kisah, ni kisah Arab lah. Ada seorang suami ni kisah ni kalau cerita dia jadi backfire untuk lelaki lah. Seorang suami ni dia sembang, kita ni kena tolong orang susah ni ramai gini cerita kat isteri dia. Orang susah ni ramai gini. Suami isteri dia kata, bagus bang, kita kena tolong, kita pun alhamdulillah ada duit juga. Okey. Kalau awak setuju, awak pun nampak macam tu, okeylah abang nak kahwin dengan ni sekian-sekian. Nak tolong dia susah gini. Dia kata begitu. Isteri dengar tu, dah isteri bijak tu. Kalau abang kahwin kalau abang nak bantu dia dengan abang kahwin dengan dia, maknanya abang baru bantu seorang. Tapi kalau abang taja anak kita kahwin, abang bantu dua orang. Duit yang abang ada tu abang kahwinkan anak kita dengan orang ni. Bantu dua orang. Menang suami tu. Alasan tak boleh nak ni. Si yang bijak tuan-tuan. Baik, itu kesusahan kita bantu. Ada bantu orang nikah ni tidak semestinya ada betul tidak nanti kita dengan menikahkan apa kita nikahkan dengan dia, ataupun kita menikahkan dua pasangan atau suami isteri itu lebih besar sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Nabi nikahkan suami isteri ini. Wallahu alam, saya nak berhenti setakat ini. Soalan yang tertinggal yang saya lontarkan saja, sanggup ke tidak untuk ibu-ibu sekalian kalau nak buat ni nikah anak dengan bermaskawinkan hafalan menantu itu,
Sanggup atau tidak? Wallahu a'lam. Baik, saya serah pada Idris. InsyaAllah. Kalau ada insyaAllah. Eh, Boleh je. eh, Itu lebih afdal kan Ustaz? tak tahu. Kalau Oh, saya tak tanya, kalau tanya saya tak sanggup. ayat Al-Quran. Kalau Rumah tanya saya, kahwin duit habis macam tu je Ustaz. Sekarang kat Selangor RM300 boleh beli apa RM300 alah. tu? Cincin je lah. Ayat Al-Quran tu bagus tu. Alhamdulillah. Boleh insyaAllah. Tapi Boleh. tak ada perempuan dah. Oh, tak ada perempuan sudah sebut lah. Saya tak sanggup kot. Lain. Dia kita kena memahami fungsi mahar tu. Ya. Ya. Ustaz, Ya, saya. dari pengalaman sendiri, saya request untuk bermaskawinkan surah Al-Fatihah. Masya Allah. Tapi pejabat agama tak izinkan, dia nak ada benda juga sebagai bukti. Betul. Maknanya kalau among of kita je bolehlah agree kan. Tapi di pejabat agama dia nak juga benda. Sebagai, Cincin ke. betul. Sebagai tambahan kan. Ya. Boleh lah. Sebab Ya. nak nyatakan dalam surat nikah. Betul. Saya lontarkan tu untuk kita tidak bukan bermudah-mudah, tapi untuk kita tidak salah faham bagaimana agama atau syariat ini menetapkan sesuatu itu. Keadaan sudah berbeza. Zaman dahulu mas kahwin dengan hafalan, kemudian nanti zaman tabi'in, zaman kemudian nanti orang mas kahwin dengan Al-Quran itu sendiri kan. Satu zaman itu berbeza zaman sekarang. Hatta mushaf Al-Quran suatu benda sangat mahal. Sangat mahal. Mana zaman macam kita ni boleh beli kat kedai dah. Zaman dulu untuk nak ada mushaf Al-Quran ambil masa bulan-bulan, upah orang tulis. Dan upah tu ratus-ratus dirham, mungkin masuk ribu untuk, dan dia satu benda, dia memang jadi harta mushaf itu. Dan orang mas kahwinkan dengan mushaf Al-Quran memang patut tuan-tuan. Sebelum pada itu zaman Nabi SAW, sebelum ada mushaf lagi, benda yang mahal ialah ilmu. Siapa yang hafal Al-Quran tuan-tuan, dia ada jawatan nanti, dapat jawatan pergi jadi imam sana, imam sini. Memang ni itu nilai hafalan itu. Pada hari ini belum tentu untuk hafalan itu menjadi, orang kata boleh jadi ni. Sebab itu kena faham apa maksud mahar. Mahar ini malan atau manfaatan yasihhu akhdhul ujrah 'alaiha. Suatu benda yang boleh jadikan mahar mas kahwin ialah apa sahaja rupa harta ataupun manfaat kemahiran, kepakaran yang boleh diambil upah dengannya. Beza hafalan Al-Quran zaman Nabi itu, orang hafal Al-Quran nanti Nabi hantar pergi ni dapat gaji ni. Pada hari ini adakah itu berlaku? Itu kita tengok. Jadi kita kena memahami intinya begitu. Wallahu a'lam. Baik, serahkan kepada ni, ada soalan, ada perbincangan, saya nak minta setakat ni. Ada buka soalan ke Ustaz? Kalau ada yang nak bertanya, boleh. Nak berkongsi. Silakan. Ustaz, saya nak tanya. Ya. Sebelum ni kan kita pernah dengar yang Sayyidatina Khadijah meminang Rasulullah kan? Ya. Jadi bila dalam hadis ni Sayyidatina Aisyah cakap macam ni pada Nabi, adakah patut seorang wanita tu menyerahkan dirinya? Kiranya macam hadis ni bukan. Kiranya macam alamak, tak ingat apa tak ni. Kiranya menafikanlah kisah yang Sayyidatina Khadijah tu melamar kan. Sebabnya takkanlah kalau Sayyidatina Khadijah tu melamar, Aisyah akan cakap macam ni sebab benda tu pernah dibuat oleh Sayyidatina Khadijah. Macam tu ke? Boleh ke saya cakap macam tu? Saya tahu faham macam tu, tapi kata-kata Sayyidatina Aisyah dalam hadis ni sebenarnya tidak diambil kira sebab dia keluar, dia mengakui sebab dia cemburu. Sebenarnya tidak menjadi sebarang hujah pun. Dia kata begitu. Tak malu ke perempuan? Dia tak boleh kata pun sebenarnya. Itu kita tak ambil kira. Satu. Yang kedua, fakta Sayyidatina Khadijah melamar Nabi SAW nanti boleh rujuk dalam buku Asam Garam 2 dalam bahagian pernikahan Nabi dengan Sayyidatina Khadijah. Kita kena faham kronologi dia. Ya. Perkataan Sayyidatina Khadijah melamar Nabi sebenarnya tidak tepat. Yang tak tepat. Sayyidatina Khadijah yang mulakan langkah, betul. Dia approach Nabi
dia yang sebagaimana kita tahu dia risik Nabi, dia gini. Tapi kemudian nyatakan hasad dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Berhenti setakat tu. Selepas pada tu Nabi pun terima, Nabi pun maknanya tahu dah isi hati Sayyidah Khadijah dan Nabi pun setuju. Proses yang berikutnya mengikut secara normal adat ketika itu. Nabi hantar rombongan meminang adanya Pak Saudara Abu Talib, Abu Lahab. Itu yang saya dengar betul. Proses ni. Itu nak kata tadi bukannya dia tidak sampai kita kata pihak perempuan melamar keluarga perempuan pergi hantar rombongan meminang, itu tak berlaku, tidak. Tapi proses sebelum pada itu tetap adatnya pihak lelaki yang pergi melamar, pergi meminang pihak perempuan. Wallahu a'lam. Betul Ustaz, masa tak menyelami sirah saya faham pun macam tu, tapi bila dah selusuri Ada saya dah dengar dah. dia tetap adatnya memang bukanlah sampai Sayyidatina Khadijah pergi depan Rasulullah kan. Tak, dia pun itu pun selepas sahabat Maksud saya tu ayat. Ya. Maksud saya tu ayat Sayyidatina Aisyah tu. Kira kalau Sayyidatina Khadijah buat macam tu, takkan dia akan cakap benda tu sebab dia ayat tu akan menyakitkan hati Rasulullah. Betul. Sebab kan itulah maksud saya. Betul. Tapi betul. Tapi Sayyidatina Khadijah apabila Sayyidatina Aisyah banyak kan apabila cemburu ni dia gelak mata lah, gelak kepala, takkan keluar perkataan-perkataan yang menyakitkan kan, itu normal lah kan. Boleh jadi kalau berlaku terkeluar juga tu. Sebagaimana sebelum pada ni kita jumpa kisah Sayyidatina Aisyah mengata pada Tuan Khadijah, apa lagi abang nak dengan perempuan tua tu kan. Pipi merah macam mana cakap Ustaz? Pipi tu sorong-sorong dah ni dah berkepot. Keluar juga kata-kata tu. Sehingga Nabi marah Nabi marah. Jadi kita katakan Sayyidatina Aisyah dah kat cemburu tu kita tak ambil kira lah. Dia pun tahu. Allah Alam. Ustaz nak bincangkan sikit tentang ni. Bila Ustaz cerita tentang sahabat Rasulullah tadi yang sangat miskin sampai separuh daripada kain dia ada kan. Kalau kita ambil tiba daripada kisah tu lah. Macam zaman sekarang dah tentu-tentulah mak ayah tak nak terima kalau yang datang tu dalam keadaan macam tu, betul tak? Boleh dipertikaikan ke Ustaz kalau hanya berbekalkan hafazan Al-Quran tanpa harta, tanpa kerja yang tetap? Kalau kita pandang pada perjalanan sirah Rasulullah, kekuatannya pada Al-Quran tu lah. Dan kita kena yakin rezeki tu Allah akan tetapkan selepas perkahwinan kan. Tapi keadaan sekarang kalau orang yang kita ni lah menolak keadaan tu sebab daripada keadaan diri yang terlampau dhaif tu, berdosa tak Ustaz? Tak, dosa pahala ni hak Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu. Tapi untuk nak kita kata berdosa tak berdosa, dia panduannya mesti Al-Quran. Mesti hadis ada nas perbuatan itu. Saya dah tengok tak ada. Kita tak boleh nak kata pihak yang menolak sebab itu pun kita berdosa kau. Ni orang tawar nak kahwin dengan Al-Quran kau tak terima Nabi. Tak boleh kata begitu tuan-tuan. Dia Allah Islam ni, agama ni beri ruang yang luas. Dia berlaku rundingan, berlaku apa semua. Itulah pada situasi tuan-tuan rahmat Allah. In fact pada hari ni hatta hari ni tuan-tuan, saya baru balik kan dari sana, tanya beberapa kali driver taksi orang Saudi yang umur dah 30 tak kahwin-kahwin. Dan sebelum dah tahu pun, ni dengar sendiri daripada mulut dia orang. Nak pada saat ni untuk dia nak kahwin, dia orang kena ada paling kurang 150,000 rial. Mahalnya Ustaz. Okey, ya Allah tu. 150,000. Kena sediakan rumah Ustaz. Kena rumah. Dekat Malaysia lah. Kereta kena ada juga. Kereta tu tak wajib sewa ni. Rumah kena ada dah. Lah teruk. Sebab itu dia orang kahwin lambat dan berlakulah keadaan. Itu orang Arab yang kita kata patut lebih dekat lah dengan ruh Islam kan. Mudahkan perkahwinan. Tapi tak. Tapi tidak boleh kata tu sebab apa? Adat dia nak, sebab nak orang kata nak kebajikan, jaga kebajikan si perempuan. Tak nak lepas tangan. Itu diakui juga hal itu. Jadi dia bahasa hari ni apa, demand and supply kan, pengimbangan antara keperluan dengan itu tuan. Jadi bergantung pada rundingan masing-masing. Kita case by case, kita tidak komen orang lain. Ustaz,
Kalau Ya, kita pun anak kita, orang datang minang macam tu, kita pun fikir 100 tengok. kali kot nak bagi. Betul. Betul lah. Apalah nak kita. Yalah memang kita tahu rezeki tu daripada Allah. Tapi kita Betul. rasa nanti takut masalah dia balik, kita balik yang menanggung. Macam tu. Betul gitu. Jadi dia bergantung reti. Jangan semudah-mudah kita kata ni agama gini. Maaf sebut ni saya ingat ni semua perempuan ni. Saya lah antara saya anak perempuan seorang je. Tapi kita dah fikir panjang umur kita, panjang umur dia ni. Satu yang big no saya kalau menantu ni bukan maaf sebut bukan orang tabligh. Kalau dia tabligh pangkal terus dah. Pengalaman yang berlaku lah kan. Bukan nak kata semua tapi risiko tu ada kita. Kalau awak tabligh okey pangkal terus dah. Ada pertimbangan kita lah. Peribadi Allah Allah. Oh baik tu kita bukan sebab sebab dia orang tak baik tak. Orang tabligh orang baik tu akhlaknya baik ni tapi untuk nak jadi menantu taklah kot. Untuk jadi suami kepada anak Dia sentiasa obsession ke Ustaz? Itu cerita dia lah. Obsession tak apa tapi lepas tanggungjawab tu. Yelah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Kan sekarang termasuk juga dalam ciri-ciri untuk mencari isteri itu ada sekufu kan Ustaz? Betul. Jadi kalau tak ada, tidak dipandang pada latar belakang, pendapatan dan kehidupan yang akan datang, tak adalah sekufu tu dijadikan satu ciri-ciri kan Ustaz? Betul. Sekufu satu benda yang sangat itu penilaian sangat penting. Cuma berbeza berlalunya masa berbeza penarafan sekufu itu. Okey, soalan. Pada hari ini macam mana kita nak nilai itu sekufu? Zaman kalau sejarah perbandingan dalam kitab fiqh dahulu sekufu itu dinilai berdasarkan latar belakang keluarga, kaya sama kaya, miskin dengan miskin. Itu sekufu zaman dahulu. Pada hari ini bagaimana yang dimaksudkan sekufu? Kalau ibu faham bagaimana? Agaknya macam ni Ustaz. Agaknya macam ni Ustaz. Laki-laki tak berpendapatan setinggi perempuan punya pendapatan mungkin ataupun jauh sangat pendapatan lelaki dengan pendapatan perempuan itu mungkin dipandang daripada masa akan datang lah, takut dicemur-cemur atau mengeruhkan suasana kekeluargaan. Itu sebab dia katakan sekufu tu. Tapi kalau misal kata lebih kurang adalah pendapatan yang nampak boleh membantu menyara isteri, agak itu pun zaman kita sekarang pun dah boleh bertolak ansur rasanya. Tapi kalau memang pendapatan tu berbeza sangat, jadi maruah imej lelaki tu agaknya terjejas. Macam tu lah kot Ustaz. Pertimbangan Masya Allah. Awal lain macam mana? Ada pandangan lain? Sekufu? Pada saya intelektual. Kadang macam bila seorang suami tu kalau tinggi sangat dia cakap dengan isteri dia tak faham apa benda ataupun vice versa. Tak ada nak masuk. Itu benda baru juga. Saya nak tambah yang tu lah. Yang sebelum mana kita maklum dari segi pendapatan, dari segi itu betul. Pada hari ini saya ingat yang sebab benda tak ada masuk dalam perbincangan fiqh. Tapi cerita sebut tadi suasana berubah. Pada saya kena ambil kira tadi intelektual. Intelektual pada hari ini nak ukur dia ialah pada tahap pendidikan. Dan ini saya saksikan sendiri pengalaman dia sangat mencabar. Orang yang berlainan tahap pendidikan, tambah-tambah lagi bagi kalau suami itu tahap pendidikan lebih rendah daripada isteri, dia sangat mencabar. Cara fikir tak sama dan dia membawa kepada pergolakan risiko, pergolakan yang lebih besar lah. Contoh, suami lepas bukan nak rendahkan, ada situasi orang tak sama, ada orang cerdik tapi keadaan yang menghalang setakat tu saja. Kita tak kritik secara itu. Secara umum, kalau suami dia punya latar belakang pendidikan dia setakat lepas SPM, dapat isteri kahwin degree, kita akan tengok cabaran tu, cara fikir nak bincang tak masuk. Dan tu je berlaku ni. Allah. Jadi saya kata benda yang penting untuk antara penilaian sekufu ialah tahap pendidikan. Jadi kita ada anak apa semua nanti, tengok kalau anak kita perempuan, anak kita degree, suami itu ada sama ada degree dan melalui pengalaman duduk di universiti, berpergaulan, dia akan beza. Tak nak setakat SPM saja ataupun maaf sebut
suami apa atau tahfiz lepas pondok atau tahfiz saja. Lain, intelektual dia lain. Cabaran tu berlaku ni dalam keluarga saya sendiri. Kita tengok kahwin atas dasar betul lah kita nak agama tu. Tapi berlainan tahap pendidikan. Yang degree, perempuan degree, yang si ni lepasan tahfiz ni. Oh, mencabar, sangat mencabar. Itu pengalaman Allah. Jadi saya nak kata sekufu juga perlu diambil kira tadi intelektual yang boleh diukur daripada tahap pendidikan. Wallahu a'lam. Ramai pandai agama tapi tak menjaga agama, ya, itu juga. Ustaz, tapi setujulah pasal intelektual tu, saya sangat setuju. Kalau sama-sama duduk dalam track yang sama, seronok, boleh bukan setakat suami isteri lah, tapi boleh jadi sahabat yang baik lah. Banyak perkongsian. Dia hidup. Maknanya komunikasi tu hidup. Dia sealiran ni, insyaAllah. Itulah. Soalan dekat chat. Ya. Ada lagi soalan tak dengar Mira, kuat sikit. Soalan dekat chat tu. Dah Oh, baca. saya tak tengok. Boleh bacakan? Sekejap Ustaz, tengok. Saya ni kalau tengok daripada sini, saya punya skrin laptop saya ni dah kena conteng dah. Balik. Ustaz ni siapa ni tanya, ada soalan jemaah tanya ni. Kenapa kebanyakan buku tentang Nabi Maria Al-Qibti, tentang Nabi Maria Al-Qibti dan Raihanah tidak tersenarai dalam senarai isteri Nabi? Okey, menarik soalan tu. Puan Halimah. Puan Halimah Sa'diyah. Nama ibu susu Nabi. Kenapa kebanyakan buku tentang Nabi Maria dan Raihanah tidak tersenarai dalam isteri Nabi? Kenapa? Memang kerana mereka berdua bukannya isteri Nabi lah. Itu fakta. Cuma kita mungkin pada ini kita you ke? Tak boleh terima kan? Kita kata, takkan Nabi gauli mereka ke? Ya, betul. Kita sebut tadi, ayat tadi, kita dah bincang ayat tadi, ada beberapa kelompok. Yang pertama, isteri. Isteri ni, bagaimana penilaian dia? Iaitu yang dinikahi dengan mahar. Itu isteri. Itu isteri. Adapun Maria, Raihanah dan beberapa orang lagi, mereka ialah hamba. Mereka hamba, sarari, hamba milikkan Nabi SAW yang Nabi gauli. Tanpa mahar, tanpa ni tuan. Jadi mereka bukannya ummul mukminin. Dia ada tawanan perang Ustaz kan? Betul, tawanan perang. Maria dihadiahkan oleh Muqawqis pada Nabi SAW. Dia bukan sini. Kita rasa agak betul tak nak terima tu sebab zaman berubah, zaman kita sudah tidak ada perhambaan, kita tak nampak keadaan ni. Walau ini hukum agama. Yang lebih lagi untuk saya kena tambah lagi ialah tuan-tuan, jangan rasa susah, rasa gusar itu dengan kita bandingkan zaman Nabi ada perhambaan dengan zaman sekarang tidak ada perhambaan. Memang akan nampak ni. Sebaliknya kita kena bandingkan amalan perhambaan zaman Nabi dengan sezaman dengan dia. Bagaimana perhambaan di Rom, di Parsi pada zaman itu. Baru kita kena nampak Allah Islam atur. Sangat cantik. Contoh, dalam fiqh hukum hak perhambaan, seorang tuan boleh menggauli atau meniduri seorang hamba perempuan itu dengan syarat-syarat yang agak ketat. Antaranya, hamba perempuan itu bukannya isteri orang. Ada kita kadang tuan kita memiliki hamba yang suami isteri. Tak boleh. Kalau kita tuan, ni hamba kita ni dah jadi suami isteri. Kita kata, isteri kau aku nak malam ni. Tak boleh, Islam tak bagi. Adapun di Rom, di Parsi masa tu tak ada. Walaupun tuan dah jadi isteri orang, suami isteri tu hamba, dia nak dipanggil dia. Dia ambil je malam tu. Satu tuan. Beza, Islam tak bagi. Tak. Lagi, apabila seorang hamba itu disetubuhi oleh tuan dia lalu melahirkan anak, sebagai Maria, dia hukumnya sudah berubah. Antaranya dia diharamkan untuk dijual, apatah lagi untuk diwarisi, tak boleh dah. Ditunggu sama ada tuan tu akan merdekakan dia ataupun tuan tu meninggal dulu, dia automatik jadi orang merdeka. Beza dengan di Rom, di Parsi, dia tak ada benda tu semua. Beranak ke tak beranak, dia tetap jadi hamba. Aku boleh jual, aku boleh ni. Begitu. Ustaz, ya. Boleh saya mencelah sikit Ustaz? Ya. Habislah saya dah habis. Kalau kita tengok daripada zaman dulu,
Bila hamba dikahwini, hamba tak ada harta tidak diwarisi. Lepas tu maknanya tidak dipertanggungjawabkan seluruhnya kepada si suami. Setelah mendapat anak boleh dijual ataupun dibebaskan. Kalau kita bayangkan, kalau kita daripada hukum akal Ustaz, kalau kita pandang, kita kaji dalam-dalam, itu menunjukkan ciri-ciri sekufu tu Ustaz. Betul tak Ustaz? Hamba dan tuan. Itu juga dengan sekarang. Tentang orang berkelulusan dengan tidak berkelulusan, orang berpendapatan tinggi, orang hidup dengan gelaran datuk ke Tan Sri ke, dengan orang biasa. Macam tu juga dengan hamba tuan. Itu adalah kalau kita pandang daripada hukum akal, macam ciri-ciri sekufu tu ada di situ. Betul. InsyaAllah menarik. Betul. Jadi menjawab soalan tadi ya. Yang soalan ni, kenapa kebanyakan buku Maraqibti dan Nahal tidak tersenarai? Memang mereka berdua tidak ni. Cuma ada kekeliruan apabila ada orang yang menyenaraikan mereka berdua dalam kalangan Ummul Mukminin juga. Yang ini berlaku bagi kesalahan lah. Tidak nafikan mereka juga kemudian nanti di peringkat tabi'in memanggil mereka juga sebagai Ummul Mukminin, sebagai penghormatan sahaja. Mereka panggil Maryam Ummul Mukminin. Raihanah tu dia daripada kalangan hamba juga ke? Raihanah bukan. Dia bukan hamba, dia tawanan perang. Ya. Daripada perang jadi hamba lah. Okay. Moga Puan Halimah faham. InsyaAllah. Jelaskan, insyaAllah. Nabi tak nikah. Tidak ada riwayat Nabi nikah dengan dia, Nabi bagi mahar. Tidak ada. Kalau macam tu Ustaz, kalau macam dengan hamba tu, dia orang punya pergaulan tu dia ada akad-akad juga tak? Ke macam tu je ke? Macam tu. Tak ada. Oh, tak ada akad, tak ada apa. Nak tidur-tidur je. Oh, ya Allah. Begitu. Masa macam tak kena lah pula. Dengan zaman kita kan, elaklah kita minta jauh dengan jangan berulang sistem perhambaan. Allah Akbar. Takut Ustaz kan? Benda-benda dah pusing-pusing balik. Nampak dah zaman dulu, zaman jahiliah dah pusing balik dah. Takut pula. Allah Akbar. Ada lagi kan soalan? Tak ada, kita tutup majlis kita Ustaz. Dah 9.30 dah. Tutup lah ya Ustaz ya? Baik. Okey, Alhamdulillah syukur kepada Allah. Kuliah duha kita berjalan lancar dengan asenggaram rumah tangga Nabi SAW. Moga segala ilmu yang disyarahkan Ustaz memberi kefahaman yang bermanfaat kepada kita semua. Jadi Ustaz tanya apa hukumnya seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang seorang lelaki dan hadis menjelaskan dibolehkan. InsyaAllah banyak pengajaran daripada hadis ni. Moga kita memberi kepada kita banyak hikmah. Dan yang dikatakan isteri itu macam Ustaz cakap tadi, yang dinikahkan dengan mahar itu yang dinamakan isteri, dan yang dengan hamba tu tidak dipanggil isteri lah, insyaAllah. Di sini dapat diketahui setiap setiap pernikahan Rasulullah di dalam pengetahuan oleh Allah dan dengan keizinan juga baru Rasulullah mengahwini wanita yang diingininya. Seperti yang disyarahkan ada 3 wanita yang menawarkan diri untuk dikahwini Rasulullah. Wallahualam, kita pun tak tahu, insyaAllah. Kita tangguh pengajian kita ni hari ni Ustaz. Izinkan saya buat sedikit bahan kuliah pada petang ni Ustaz. Kita ada kuliah asar pada pukul 5 petang bersama Al-Fadhilah Hajjah Nuliah binti Haji Kasmuri dengan pengajian kitab Mazhab Imam Syafi'i jilid 1. Dan kita ada lagi satu kuliah maghrib, bacaan Yasin Tahlil, doa tazkirah dan surah Al-Mulk bersama Al-Fadhil Meja Ustaz Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih pada Ustaz yang telah menyampaikan ilmu kepada kami semua. Moga saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf anda ada sebab kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan guru itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tafsir kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz. Ya.